Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hari ini kita akan mengikuti program menjejak pejuang seni budaya khususnya di negeri Sarawak. Hari ini kita akan menemu ramah Pak Mustafa yang cukup terkenal kerana beliau terlibat dalam seni permainan tradisional khususnya kepada permainan wow ataupun gudi kalau di daerah negeri Sarawak ini. Jadi untuk itu, di belakang saya adalah tempat kediaman Pak Mustafa. Jom kita pergi ke dalam untuk mengikuti lebih lanjut berkenaan dengan seni permainan tradisional gudi ataupun wow ini. Jom. Sekarang saya betul-betul berada di hadapan rumah Pak Mustafa, iaitu salah seorang daripada penggiat seni sukan tradisional yang dikenali sebagai layang-layang ataupun gudi untuk negeri Sarawak. Ini adalah sebahagian daripada hasil pencapaian oleh Pak Mustafa yang begitu terkenal di negeri Sarawak sebagai pelayang antarabangsa. Sebagai contoh, beliau menjadi johan untuk pertandingan layang-layang antarabangsa di Pasir Gudang, Johor, dan ini adalah yang terkini di mana beliau adalah johan untuk festival layang-layang sedunia di Pasir Gudang pada tahun ini 2013. Dan paling menarik, ini ialah hadiah yang beliau perolehi. Dan di sebelah kiri saya ini untuk penonton, ini adalah naib johan untuk kategori pelayar antarabangsa. Saya dulu biasa budak-budak biasalah main layang juga kan. Itu pun kalau negeri kita Sarawak ni ikut tahun kan. Jadi saya bertipu dalam layang ini sejak tahun 90. Kalau tak silap tahun 90, akhir tahun 90, saya dihantar oleh pihak JKKN itu khusus layang-layang di negeri Sabah dulu. Dengan anggota tidak JKN, satu orang diambilkan dan orang luar satu orang. Mana kami tiga yang pergi khusus di KK Kota Kinabalu. Mula-mulanya saya tidak juga. Saya hanya sekhusus saya ingin nak belajarkan ukiran-ukiran yang ada. Apabila saya dibagi tahu oleh Cik Razi masa itu kan, dia juga kekalkan Bamos layang-layang ni di negeri Sarawak. Saya harap Pak Bos boleh kekalkan layang-layang di negeri Sarawak sampai peringkat mana pun sekalipun. Maka itu dengan perkataan pengarah JKN itu maka saya kekalkanlah sampai sekarang ini. Sejarahnya kita daripada mula dulu, saya tidak ada main pada tahun 90, tidak ada pernah main layang ni. Layang yang apa yang saya pelajari iaitu sekarang ni dah dinamakan layang peringkat layang-layang Malaysia, dinamakan waktu bulan, kucing dan jalabudi ini. Maka saya selalu pergi hantar mewakili Sarawak saja ke Semenanjung Malaysia. Itu pada peringkat tu. Dan saya di Sarawak ni kurang pada masa itu. Kenapa? Orang tak ada ambil berat sangat tentang hal layang. Disebabkan layang ni mungkin main budak-budak. Itu saja. Jadi saya nak mengembangkan ini layang-layang ni untuk peringatkan kepada orang yang dah dewasa atau orang tua sekalipun memang payah pada masa itu. Jadi sampai sekarang ni saya berjaya dapat dengan adanya anggota saya tubuhkan persatuan pada tahun 98. Saya bawakan kawan-kawan tu menubuhkan persatuan sehingga saya dapat membuatkan layang-layang ni peringkat antarabangsa datang ke Sarawak. Kalau kita fikirkan anugerah begitu kan, kita memang tidak ada sampai sekarang inilah. Kalau fikirkan anugerah, kalau dikirakan pertandingan tu biasanya kita dapat johan, ada dapat sagu hati di peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa sekalipun. Kalau anugerah tu memang kita belum ada lagi menerima apa-apa anugerah daripada pihak yang tertentu. Jadi makanya saya bukan mimpi nak ingat anugerah. Mimpi saya nak ingatkan dan berkembangkan layang-layang seni budaya ini ke tanah air kita ini. Sehingga sampai ke saya nak buatkan festival Borneo Kite Festival tu di Bintulu tu kan. Saya bermula daripada tahun 2004. Awal 2004 saya buat perancangan dengan anggota-anggota saya 7 orang dan dibantu oleh Majlis Pelayang Malaysia tu. Ia nak menyuruhkan Sarawak coba buat. Jadi saya fikir bukan senang nak cuba buat dengan kos perbelanjaan begitu kan. Kita berbincang di Jakarta juga daripada Setiausaha Agung Pelayang Malaysia, Cik Ismail Hasim, dan begitu juga ada timbalannya Cik Anwar Ibrahim daripada Pasir Gudang tu kan.
Dia bincang merit semangat saya supaya saya coba buat. Okey. Jadi pasal itu kita boleh, alhamdulillah kita dapat buat dengan anggota kita 7 orang tu, dibantu oleh agensi-agensi lain jugalah dalam kerajaan ni. Kita pilih tapak di Bintulu. Maka itulah Borneo Kite Bintulu wujudnya sampai sekarang ini daripada tahun 2005 dulu. Pada tahun ini hanya kita peringkat kebangsaan kita tak dapat apa-apa juga pada tahun ini kerana waktu singkat untuk menyiapkan layang-layang. Dan peringkat antarabangsa ya kita dapat juga dengan pertandingan diadakan satu jenis yang dinamakan trend kite itu yang dimasuki oleh 38 buah negara luar. Itu ada sebahagian mereka yang ada punya layang-layang seperti apa yang saya tunjuk kepada cik tadi, iaitu trend kite. Kita dapat johan lah pada di China, di Beijing. Selepas di Beijing itu kita 2 minggu di sana. Hanya main layang hanya 2 hari saja di situ. Hanya kita diwakili oleh Malaysia datang sampai ke sana dengan saya pergi, dan begitu juga dengan bersama dengan Majlis Pelayang Malaysia. Turut bersama kita, anggota kita 7 orang. Itu berkumpulan semua 7 orang itu mengendalikan satu layang yang besar dinamakan Bigfoot. Bigfoot itulah yang menonjolkan nama Malaysia di Beijing pada tahun itu. Ini dihasilkan apa ni? Dinamakan Wo Delta ya. Untuk Delta dimain waktu malam. Kita bola persembahan malam kita buat ni. Wow. Yang ada mempunyai hasil api. Okey. Ini dia. Waktu malam pun boleh. Ada lagi layang yang boleh dimainkan. Setiap layang kita nak main dia mesti berpandu dengan ada angin, tak? Kalau ada angin, orang kata kita boleh main layang. Tidak ada angin, kita tak boleh main layang. Maka Pak Mos ada juga menciptakan wow tanpa angin yang dinamakan zero wind. Kita main layang-layang di dalam dewan, di mana dewan itu ditutup tanpa menggunakan angin. Di situ kita boleh buat. Yang ini kita buat untuk malam lah. Okey. Sekarang tu banyak model-model. Teknologi masing-masing mengeluarkan teknologi ya. Okey. Ya. Balik. Now, alright, sekejap kita buat ni. Lagi, boleh buat ni. Ni kalau diambil di dalam, api yang cantik. Okey, inside. Alright. Ini wow dinamakan Delta. Layang ni kita buat sendiri dan api hanya api yang kita tidak boleh buat, hanya kita order kepada negeri China. Kos perbelanjaan api dalam ni kira 2 meter ada. 2 meter setengah lah api ni. Harga api ni tidak kurang pada 200. Sekarang kita nak buat lagi besar lagi pada ini, kita orderkan api dia. Kerana ini tidak cukup besar di atas. Maka kita dah buat lagi Delta ni sepanjang 7 meter atau yang begitu 7 meter. Nak dibuat, kemudian kita ada order lagi balik api ni dengan kos harganya RM480. Api saja. Inilah hasilnya yang kita buat, apa yang kita pandang luar negara, begitu kita nak buat juga sama. Ini untuk peringkat international level. Kita ada bertanding juga waktu malam ya. Dan apa yang saya dapat tahu, saya hantar anak buah saya ke Kelantan baru-baru ini. Dia main pertandingan wow yang mempunyai api waktu malam. Kita punya ada buah dapat nombor 3. Kalau kita dapat nombor 3, peringkat internasional nombor 3. Itu diwakili oleh ASP Nazri. Setiap mana peringkat pertandingan baik kebangsaan ataupun international level, kita bawa semua jenis wow.
Mana kita buat persembahan, dan kalau jenis wow yang dipertandingkan bagi pihak penganjur untuk menentukannya, maka kita bawa apa-apa jenis wow. Ini wow dinamakan train kite. Train kite ni berapa panjang pun siapa? Berapa panjang pula belakang tu mbak kat ni katakan. Jadi nampaklah tu. Awak tu berapa panjang pun boleh. Setakat mana mampu kita nak buat. Masa yang saya dapat dapat johan peringkat antarabangsa dua kali sudah pada tahun 2004, kalau tak silap saya lah 2004 begitulah, 2004 2005 betul lah, dah amat lah 2004. Maka saya dapat johan juga peringkat antarabangsa. Yang ini baru-baru ni 2013 kita dapat. Panjang yang saya bawa ni adalah 350 pasang layang dengan adanya dengan satu tali. Dinamakan train kite. Itu dia. Berapa panjang dari ukuran meter? Ukuran meter kalau 350 layang jenis berarti 350 2 meter satu berana 600 700 kira 700 meter panjang. Ini dia. Permulaan layang-layang ini adalah dibuat oleh negara Jepun dulu. Dalam dunia tak ada orang lain, hanya Jepun saja. Osaki namanya. Maka diikuti oleh saya yang kedua. Kemudian diikuti oleh Taiwan, China, Singapura, Korea, banyak lagi. Dan negara Mak Saleh tu orang putih dia tak bawa ni. Okey. Harapan saya bercuma, insya-Allah. Alhamdulillah juga yang kita dah tonjolkan ni, dan saya mengajar tu layang-layang apa jenis layang yang saya ajarkan kepada anggota generasi yang muda atau yang tua sekarang ini di negeri Sarawak ni, daripada Kuching sehingga ke Bintulu. Saya ajarkan mereka untuk membuat kelalaian ini supaya mereka yang ada berminat tu selepas diajar kekalkanlah lalaian ini. Kalaulah kita ni sudah semakin tua, kita atur kepada budak-budak lagi yang setagahan umur kan, supaya dia dapat kekalkan layang ini. Di Sarawak ni saya pun tidak faham dan tidak mengerti macam mana suku-suku kaum negeri Sarawak kita dah banyak. Di Semenanjung bukan setakat wow saya dah sebut, kita sebut wow, layang-layang pun ada bukan. Jadi sebelah daerah kita ini menyebutkan gudi. Gudi tu kadang-kadang dia main gudi tu kecil tu kan. Bersaizkan diamond tu. Yang betul tadi gudi. Jadi apa artinya ni? Ini adalah wow yang disebut-sebut oleh suku kaum kita ni, wow, layang gudi. Jadi yang termasuk yang kita sebut tu kalau di Sarawak ni adalah wow. Gudi dalam budak kalau di Semenanjung dia sebut layang. Itu dia. Kalau dia tengok ada besar ni wow. Jadi yang tiga bahasa sebutan ni kita dah rasa keliru-keliru jugalah. Saya Hasanal Rizwan daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak, daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Pak Mus kerana sudi untuk ditemu ramah pada pagi ini walaupun cuaca agak panas. Dan mungkin boleh selepas ini kita tengok Pak Mus untuk naikkan satu layang-layang untuk menjadi tontonan kepada rakan-rakan kita. Boleh? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan datang kembali untuk kembali memberi semangat kepada pejuang seni khususnya pada golongan veteran dan permainan tradisional ini. Tahniah daripada kami di JKKN kepada Pak Mus. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Badi acangnya jonggan lalu beribu jonggan lalu beribu baba tok jonggan kasumanya jonggan kasumanya. Kalau daging tu yang susahnya. Batu angin jonggan diri kata ini jonggan diri kata ini
kita main dalam dewan. Buat persembahan dalam dewan. Banyak jenis lah. Bat saput we jonggan diri kasumanya we jonggan kasumanya.